Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini cikgu akan ajar pendidikan kesihatan tingkatan 5 unit 1 PIAS, tajuk 2.0 iaitu penyalahgunaan bahan. Okay, kita akan fokus kepada penagihan berulang. Right? Okay, penagihan berulang. Penagihan berulang bermaksud keadaan seorang penagih yang telah dipulihkan tetapi kembali menagih. Okey, antara contoh penagihan berulang ialah kembali menagih dadah, merokok dan ketagihan alkohol. Sebab apa dia kembali menagih? Sebab banyak faktor dia. Yang paling utama ialah sebab rakan. Bila dia sudah pulih, dia berjumpa semula rakan, kawan lama dan dia akan senang untuk kembali menagih. Okey. Okay, ini ialah antara berita-berita di surat khabar yang berkenaan dengan terjebak dengan dadah, okey. Pesalah rokok, macam-macam. Alright. Okey, punca penagihan berulang. Okey, kita lihat. Okey, yang pertama, pengaruh rakan. Okey, yang kedua, tekanan emosi. Yang ketiga, stigma masyarakat. Yang keempat, disisih keluarga. Dan yang kelima ialah masalah kewangan. Okey, inilah 5 punca yang boleh menyebabkan penagihan berulang. Okey, kita pergi yang pertama ialah pengaruh rakan. Right. Bekas penagih akan kembali kepada tabiat lama kerana terpengaruh dengan rakan yang masih menagih. Mereka tidak dapat menolak ajakan untuk kembali menagih kerana banyak menghabiskan masa bersama. So, kepada bekas penagih, jangan berjumpa semula dengan rakan yang masih menagih. Kalau boleh, elakkan berjumpa dengan mereka. Cari rakan baru yang lebih baik dan lebih selamat lah. Alright. Okay, yang kedua ialah punca yang kedua ialah tekanan emosi. Okay, keadaan diri pegas penagih yang berasa rendah diri dan dipandang serong menjadikan emosi mereka tertekan dan tidak stabil. Bekas penagih mengambil bahan terlarang untuk melupakan tekanan emosi yang dialaminya. Ini banyak berlaku lah. Alright. Dia dah pulih, tetapi bila keluar dari pusat pemulihan, dia mengalami tekanan emosi kerana kawan-kawan, orang-orang sekeliling pandang serong kat dia. Dia kata, okey, ini bekas penagih, apa semua kan. So, dia alami tekanan emosi dan menyebabkan dia ambil bahan-bahan terlarang untuk dia melupakan tekanan emosi yang dia alami. Okay, yang ketiga ialah stigma masyarakat. Segelintir masyarakat masih memandang negatif dan tidak memberikan peluang kepada bekas penagih. Ini punca yang ketiga. Masyarakat sepatutnya dia tolong, masih beri pandangan yang positif, sentiasa mendorong bekas penagih ini untuk teruskan daripada tidak mengambil lagi bahan terlarang. Okey, keadaan bekas penagih yang tidak diterima oleh masyarakat ini membuatkan mereka tertekan dan bergaul semula dengan rakan penagih yang menerima mereka. Itulah dia, daripada stigma masyarakat ni, dia akan kembali kepada rakan-rakan mereka yang menagih kerana rakan-rakan mereka ni boleh bergaul dengan dia orang, tidak pandang negatif kat dia. Alright. Yang keempat ialah disisih keluarga. Okay. Terdapat segelintir bekas penagih yang tidak diterima dan disisihkan oleh ahli keluarga walaupun telah insaf. Sikap tidak ambil peduli ahli keluarga akan menyebabkan bekas penagih kesunyian dan mendorong ke arah penagihan semula. Sepatutnya keluarga yang nombor satu, bimbing dia kembali kepada jalan yang benar, tidak kembali menagih. Sepatutnya ahli keluarga yang paling dekat lah kan, yang akan
sentiasa mendorong bekas penagih ini sentiasa sihat, tidak kembali menagih. Alright. Dan yang kelima ialah masalah kewangan. Okay. Bagi penagih yang telah sembuh, mereka mungkin kehilangan pekerjaan yang menyebabkan mereka hilang punca pendapatan. Berasa tertekan dengan masalah kewangan dan kesempitan hidup menyebabkan mereka kembali menagih untuk melupakan masalah. Orang menagih ni dia tak nak stres. Dia nak hilangkan stres, dia menagih. Dia nak hilangkan masalah, dia menagih. Dia nak hilangkan kecewa ke, dia menagih. So apabila bekas penagih ni, so kebanyakan tempat kerja tak nak terima mereka. Mereka dah kehilangan pekerjaan. Sepatutnya ada satu syarikat ke, penubuhan ke kan, persatuan ke, beri peluang kepada bekas penagih ni untuk memulakan hidup baru. Untuk bekas penagih ni ada punca pendapatan mereka. Right. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada implikasi penagihan berulang. Apa dia punya implikasi? Okey, yang pertama kesan ketagihan alkohol. Yang kedua kita akan belajar kesan ketagihan rokok dan yang ketiga kita akan belajar kesan ketagihan dadah. Right. Yang pertama, untuk alkohol, seseorang itu akan hilang koordinasi gerak tubuh dan juga gangguan kepada pertimbangan dan kewarasan fikiran dan mengakibatkan kecederaan diri. Untuk alkohol ni, dia punya kesan dia akan menyebabkan ketidakwarasan fikiran. Dia akan hayal dan akan mengakibatkan kecederaan kepada dirinya sendiri. Okey, dia tidak dapat membuat pertimbangan yang betul. Dia tidak waras. Bila dia dah minum alkohol, dia dah hayal, dia tak boleh nak berfikir secara waras. Akhirnya dia akan mengakibatkan kecederaan diri dan juga kecederaan orang sekelilingnya. Okey, yang kedua ialah kesan ketagihan rokok. Okey, individu yang merokok berisiko mendapat penyakit seperti bronkitis kronik, emfisema dan kanser paru-paru. Okey, asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok aktif boleh mengakibatkan individu yang berdekatan terdedah kepada asap rokok tersebut. Secara tidak langsung, individu yang berdekatan dengan asap rokok tersebut menjadi perokok pasif. Itu orang ramai tak tahu. Walaupun individu yang berdekatan tidak merokok, tetapi dia akan jadi perokok pasif kerana dia menghidu asap rokok tersebut. Okey, kalau kamu yang tidak isap rokok tu, kalau ada kawan-kawan ke yang isap rokok berdekatan kan, kita nak halau dia tak sedap pula kan, tapi baik kita jauhkan diri daripada mereka. Okey, alright. Okey, yang ketiga ialah kesan ketagihan dadah. Okey, penagihan ini menyebabkan kerosakan kekal kepada sistem saraf pusat tubuh jika diambil dalam jangka masa panjang. Ketagihan dadah akan meningkatkan denyutan jantung dan tekanan darah. Keadaan ini jika tidak dirawat boleh menyebabkan pendarahan dalam otak, kerosakan otak dan kematian. Sebab tu kalau kamu lihat, orang yang ambil overdose ni dia akan cepat mati. Kan? Selalunya dia stres, dia makan Panadol. Panadol tu ada dadah, ada kandungan dadah sedikit lah. Bila dia makan banyak overdose, dia akan berbuih mulut dan kalau tidak dapat selamatkan awal, dia akan terus mati. Itu dia punya kesan jika ambil dadah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara menangani penagihan berulang. Apa cara dia? Yang pertama, melalui aktiviti sosial. Okey. Memberikan peluang kepada individu tersebut melibatkan diri dengan aktiviti sosial dalam masyarakat setempat. Merangka aktiviti sosial yang bermanfaat untuk golongan remaja. Okey. Aktiviti sosial ni dia akan orang kata
memenuhi masa yang terluang untuk remaja ni. Tak adalah dia seorang-seorang kat rumah kan, tak ada buat apa-apa, and then dia fikir, oh baiklah aku nak isap rokok lah, nak ambil dadah lah, nak isap gam, nak isap dadah, itulah. So aktiviti sosial ni dapat menghabiskan masa yang terluang tu dengan benda yang berfaedah. Alright. Okay. Okay, yang ketiga ialah aktiviti bersukan. Okay. Mengurangkan tahap stres seseorang kembali daripada sifat ketagihan, rokok, dadah dan alkohol. Menjamin kecergasan diri, kecergasan minda dan kesihatan. Okay, jika kamu bersukan, kamu akan kurangkan tahap stres dan daripada kembali sifat ketagihan rokok, dadah dan alkohol. Secara tidak langsung, dia akan menjamin kecergasan diri, kecerdasan minda dan kesihatan kamu. Bersukan ni amat bagus. Walaupun kamu kerja, walaupun kamu sudah study, belajar, at least ambillah 30 minit hingga 1 jam untuk bersukan. Sekarang ni zaman e-games, e-sukan. So itu pun boleh juga, tapi seeloknya baiklah sukan yang keluarkan peluh. Jogging ke, paling senang jogging lah. Right? Okey, yang ketiga ialah aktiviti keagamaan. Melibatkan diri dengan aktiviti keagamaan yang mendorong remaja menjalani hidup yang lebih baik dari segi fizikal dan mental. Tak kisahlah apa-apa agama sekalipun, jika remaja mengikuti aktiviti keagamaan, dia akan memulihkan kamu punya fizikal, kamu punya mental. Right? Menyediakan aktiviti keagamaan yang boleh menarik minat mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Okay, apabila kamu dekatkan diri kepada Tuhan kamu, so kamu boleh tenangkan diri, buat benda yang positif, buat benda yang baik, tidak berfikir bukan-bukan, menghilangkan stres. Okay? Okay, seterusnya cara membantu mengatasi masalah penagihan berulang. Right? Bagaimana cara kita ataupun masyarakat ataupun keluarga untuk mengatasi masalah penagihan ini. Okey, yang pertama, peranan keluarga. Peranan keluarga ni paling penting. Okey. Keluarga harus tabah dan kuat dalam membantu menangani masalah penagihan berulang, memberikan nasihat supaya individu tersebut dapat mengawal diri. Okey. Keluarga kena sentiasa tabah dan kuat kerana bukan senang untuk menjaga bekas penagih ni. Keluarga tidak boleh membiarkan bekas penagih ni bersendirian. Dia duduk sorang-sorang, termenung, tak boleh. Kita keluarga, ahli keluarga kena sentiasa mendekatkan diri dengan mereka, tegur, sentiasa bercerita dengan mereka. Okay? Jangan biarkan dia sorang-sorang. Okay? Berikan nasihat supaya bekas penagih ini dapat mengawal diri. Okay, seterusnya ialah peranan masyarakat. Masyarakat perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa mewujudkan aktiviti untuk memberikan persekitaran yang selamat dan membantu bekas penagih melupakan ketagihan mereka. Okay. Peranan masyarakat ni pula, sepatutnya peranan masyarakat lebih mendorong kepada bekas penagih. Sepatutnya selepas bekas penagih ni keluar dari pusat pemulihan, di situlah peranan masyarakat sentiasa update dengan bekas penagih ni, join aktiviti ni, join aktiviti yang telah disediakan, ambil dia bekerja sebagai orang kata motivasi ke kan. Macam itulah. So daripada aktiviti ni dia dapat membantu bekas penagih ini melupakan ketagihan mereka. Okey, dan yang ketiga ialah rakan. Peranan rakan ialah menerima diri bekas penagih tersebut yang berusaha untuk pulih dengan memberi mereka peluang dan bantuan.
tunjukkan mereka kasih sayang dan bersama-samalah dengan mereka melakukan aktiviti yang sihat. Okey, bekas penagih ni jika dia dah masuk pusat pemulihan and then keluar daripada pusat pemulihan, dia punya fikiran, okey, aku dah tak ada rakan dah. Rakan-rakan aku dah tak nak kawan dengan aku sebab aku bekas penagih. So, di situlah peranan rakan. Kita perlu, okey, rakan kita dulu baik kan. Selalu sama-sama pergi makan, pergi kelas, jogging, bersukan apa semua. So, rakan ni perlulah beri mereka peluang. Kontak dia, hubungi bekas penagih ni jika ada apa-apa bantuan kan. Nak pergi mana-mana ke, bolehlah temankan dia kan. Alright, tunjukkan mereka kasih sayang dan bersama-sama melakukan aktiviti yang sihat. Ajak dia pergi bersukan, aktiviti sosial, supaya bekas penagih ni tidak rasa macam, oh aku dah tak ada rakan, rakan-rakan aku dulu dah lari sebab aku bekas penagih. Supaya bekas penagih ni berfikiran negatif macam tu. Itulah peranan-peranan setiap keluarga, masyarakat dan rakan supaya dapat membantu mengatasi masalah penagihan berulang. Right. Okay. Kita punya pembelajaran berkenaan dengan penagihan berulang sudah habis. Seperti biasa, kita akan buat latihan pengukuhan. Okay. Latihan pengukuhan ini untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan tentang pembelajaran hari ini. Okay. Sekian, terima kasih.